Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua sekali. Untuk geografi pada pagi ini, saya Cikgu Zaki. Kita sambung untuk geografi ya. Untuk minggu ni kita akan masuk bab 7 iaitu saliran. Ya. Saliran. Kalau kamu dah tengok bab 6 tentang bentuk muka bumi, ada juga berkaitan dengan saliran. Saliran di Malaysia. Tapi untuk bab 7 ni khusus untuk diambil satu tajuk iaitu saliran. Dia terang lebih panjang lagi berkaitan dengan saliran untuk bab 7. Okay, yang pertama kita akan tengok saliran ni. Yang pertama, pandan darat fizikal aliran sungai. Yang kedua, kita akan tengok sungai dan tasik utama di Malaysia. Dan yang ketiga, kepentingan sungai dan tasik. Jadi untuk kali ini, cikgu akan terangkan berkaitan dengan pandan darat fizikal aliran sungai saja. Untuk yang kedua tu, subtopik yang kedua dan ketiga, cikgu akan buat penerangan lain kali lah. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Pandan darat fizikal peringkat aliran sungai. Untuk pandan darat fizikal peringkat aliran sungai ni, kita ada 3 bahagian ya, iaitu peringkat hulu sungai, kita ambil peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan juga peringkat hilir sungai. Okay, yang pertama dulu cikgu kita akan tengok iaitu peringkat hulu sungai. Kalau kita tengok pandan darat dia, yang pertama lurah dia sempit. Lurah dia sempit kerana di situ ada aliran air yang deras. Air desar, bukan desar, air deras, bukan desar tu salah aja. Kemudian banyak jeram dan bercerum-cerum peringkat hulu sungai. Biasanya kalau pelajar pergi ke hutan Lipur Sekayu, kalau pelajar naik ke atas, situ peringkat hulu sungai yang tu, atas lagi tu. Di situ kita akan tengoklah air dia laju. Di situ biasanya dia tak dibenarkan pengunjung-pengunjung naik ke atas itu kerana di situ ada banyak tempat-tempat yang agak bahayalah. Okay, peringkat hulu sungai yang saya terang tadi, luar dia sempit, bercerun-cerun, aliran air deras dan juga banyak jeram di situ. Dan hasil daripada peringkat sungai, laluan sungai ni, hasil daripada kerajuan air akan menghasilkan lubuk periuk akibat hakisan. Lubuk periuk. Biasanya lubuk periuk ni hasil daripada air terjun. Hasil daripada air terjun. Kalau pelajar boleh tengok muka surat 76. Muka surat 76. Kita akan tengok lubuk. Lubang periuk situ. Air terjun dan juga jeram. Situ biasanya lah. Sebab itulah di hulu sungai ni banyak berlaku kemalangan ataupun kemenangan jiwa. Banyak kematian. Kerana di situ aliran airnya agak laju. Faham? Itu peringkat hulu sungai. Okay, sebenarnya kita pergi yang kedua iaitu peringkat tengah. Okay, peringkat tengah sungai. Dia punya pandan darat dia, lurah dia berbentuk U, di kawan sungai, berlaku hakisan dan terhasilnya susu bukit berpancar. Susu bukit berpancar. Nanti cikgu akan tunjuklah apa bentuk susu bukit berpancar ni.
Kalau kita tengok peringkat hulu tadi, lurah dia bentuk V. Sebabkan oleh aliran air yang deras. Kalau peringkat tengah sungai ni aliran air agak kurang sikit lah. Agak kurang sikit kelajuan dia. Tapi sungai tu agak berliku-liku sikit. Tahu berliku-liku. Dia tidak straight lah, mana berliku-liku, ada kona-kona gitu. Dan di situ juga berlaku hakisan. Juga berlaku hakisan. Okey. Kita tengok apa itu susuh bukit berpancar. Dalam buku teks dia muka 176 tu, tapi gambar lokis lah. Ni gambar foto. Kita boleh tengoklah susuh bukit berpancar macam mana. Di sini kawasan hulu tengah. Kawasan tengah sungai ni. Tengok sungai dia tu berliku-liku. Susuh bukit berpancar. Susuh bukit berpancar. Itu kita boleh tengoklah. Itu maksud susuh bukit berpancar. Sungai dia berliku. Okey, itu merupakan peringkat tengah sungai. Mana pandang darat dia macam itulah. Kita boleh tengok hasil daripada aliran air yang mengalir daripada hulu. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok bahagian yang ketiga. Yang ni peringkat yang akhir, iaitu peringkat hilir sungai. Biasanya peringkat hilir sungai ni dekat dengan kampung-kampung kita lah. Contohnya kalau kamu duduk di kampung Semang Fakir tu, kamu boleh tengoklah yang sungai-sungai kecil tu, yang airnya, kerana air ni akan mengalir ke pantai. Lurah semakin melebar. Aliran air tu, dia punya lurah dia ataupun aliran kawasan sungai dia tu, lurah dia. Aliran air semakin perlahan, cerung dia lebih landai. Cerung dia biasanya orang boleh mandi mandai kat sini. Kemudian dia akan menghasilkan tasik ladang, tertambak dan delta. Kerana di sini berlakunya mendapan disebabkan oleh aliran air yang agak perlahan. Sebab apa air perlahan? Dia kerana peringkat ni peringkat tanah rendah dah. Air ni sudah nak menuju ke pantai. Sebab itulah cerung dia lebih landai. Kamu boleh pergi tengok yang ni. Dekat muka apa kita panggil muka kuala. Kita boleh tengok macam pulau pasir tu. Itu hasil daripada mendapan. Maksudnya daripada hakisan daripada hilir yang membawa bahan-bahan mendapan, pasir, keladak apa semua tu ke muka kuala. Sebab itulah di muka kuala ni dia semakin hari semakin lurah dia semakin melebar. Dia punya kemudian aliran dia air sungai semakin perlahan. Sebab tu dah berlakunya terhasilnya tasik ladang, tertambak dan juga delta. Okey, kita tengok apa maksud delta ni. Macam mana hasil delta ni? Pembentukan delta. Yang ni kalau kamu pergi dekat kampung kamu tu, Semang Fakir ada. Seolah macam pulau. Ini hasil daripada mendapan. Hasil daripada mendapan tadilah, kerana aliran sungai semakin perlahan. Maksudnya kita boleh jalan kaki pergi sana, seberang tu. Dia macam ni, kita nama dia sebagai delta. Kalau kamu pergi dekat ujung Tanjung kat Semang Fakir, kamu boleh nampak lah. Biasa ni kita orang panggil muka kuala ataupun maknanya depan yang akhir sekali sungai ataupun kawasan hilir sungai ni. Hasil dia, hasil yang akan terbentuk tasik ladang, tertambak dan juga delta. Itu dia merupakan bentuk buka bumi ataupun pandan darat fizikal yang dihasilkan daripada 3 peringkat. Cikgu ulang sekali lagi, iaitu 3 peringkat, iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan juga peringkat hilir sungai.
Tiga je hari ni. Kita tengok yang pertama ni lah. Bab 7 ni. Sub topik yang pertama dulu, iaitu pandan darak fizikal. Faham? Kamu dah dengar apa cikgu kata tadi, nama-nama ataupun bentuk buku bumi yang dihasilkan, seperti tasik ladang, tetambak, data, apa lagi, susul bukit berpancar. Jadi kamu boleh tengoklah dalam buku teks, muka surat 76 dan juga 77. Dan di sini sebelum cikgu mengakhiri penerangan cikgu, saya harap semua pelajar boleh faham. Dan kalau tak faham lagi, kamu boleh ulang ataupun boleh tengok buku teks muka surat 76 dan juga 77. Okey. Sebelum saya mengakhiri, pelajar-pelajar dikendaki membuat soalan latihan cikgu bagi. Nanti cikgu akan letakkan dalam Telegram. Ini contoh sajalah, memang macam ni lah, cuma gambar tak clear. Cikgu akan hantar dalam Telegram nanti. Okey, kamu buat, dia dah siap, PM cikgu. Saya harap kamu syarat pelajar-pelajar tolong buat. PM cikgu akan tengoklah, cikgu akan check kamu punya jawapan. Okey, akhir kata sekian, terima kasih cikgu. Semoga anak-anak pelajar semua dalam keadaan sihat. Sekian, terima kasih.